Mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana sebenarnya situasi banjir di sini. Terima kasih kepada Saudara Asma. Banjir kita ni banjir mengecut, panggil banjir daripada pecah tali air, panggil kalau Kelantan pecah tali air lah. Air naik mengecut daripada mari dulu, naiknya 2-3 meter. Ya. Jadi banjir ni menyebabkan perpindahan daripada 4-5 kampung. Itulah. Ya, 4-5 kampung. Apa ni Ustaz Ibrahim sendiri jadi kali ni berpengalamannya aku orang. Sebenarnya kita pindah ni aku orang dengan apuk dengan lori lah. Ya. Lepas tu banyak juga dukung orang apa ni? Banyak orang Kurang upaya. kurang upaya, sakit stroke banyak lumpuh sini. Ya, kalau ikut pengalaman abang kena ambil. Kalau ikut pengalaman ustaz ni, masa berlaku mengejut tu tiba-tiba air naik deras sebab ada pecah tali air. Apa yang berlaku? Bukannya aku orang dengan bot, tetapi kena aku orang dengan belakang badan. Orang lori sebabnya malam kejadian tu bot tak boleh masuk rapat sebab tak tahu suasana keadaan jalan. Ya, betul. Lori besar je boleh masuk berani. Maksudnya lori masuk, lepas tu masing-masing kena tolong angkat orang-orang lupa, orang tak boleh nak gerak, dukung. Macam itulah. Jadi kita ni insya-Allah jom kita gerak. Terima kasih Ustaz Ibrahim. Kita akan melihat suasana. Ustaz naik. Naik sini. Ya. Belakang ni. Ya. Sini ya. Jatuh. Nah, dekat. Kita akan merentasi air. Dan tuan-puan sekalian, live kita ni akan terhenti bila-bila masa. Selepas merentasi air ni, boleh tengok. Okey, kita berdiri. Selepas kita merentasi ni sebenarnya boleh okey. Bahagian ni memanglah boleh lagi getah air tu. Selepas merentasi air ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, bila lepas dah merentasi ni, kita akan pergi ke satu tempat yang tak boleh direntasi. Hanya bot saja. Jadi, ini kawasan Parlimen Tumpat, Kelantan. Parlimen Tumpat di bawah YB Mumtaz. Kita pun memang dah berhubungan dengan YB. Kita pergerakan kita ni memang dalam pengetahuan YB lah. Jadi, kita bekerjasamalah di mana-mana kita turun dengan pihak yang berkuasa. Jadi, tuan-puan sekalian, kalau kita tengok ni, kiri dan kanan macam laut. Tapi sebenarnya kalau tengok sebelah kiri ni, sebenarnya ini adalah kawasan padi, sawah padi. Sawah padi, air masih tinggi. Okey. Jadi kita akan pergi kepada satu kawasan yang mana hanya boleh dimasuki. Assalamualaikum. Ya. Hanya boleh dimasuki dengan bot. Hanya boleh dimasuki dengan bot. Tapi kawasan tu nanti akan terputus. Yang ni memang kita boleh lalu lagi lah. Kereta biasa macam kancil pun boleh lalu lagi ni. Sebelum ni tak boleh lalu lah. Jadi ada ke depan lagi tu, kita akan sampai satu kawasan hanya air bot saja. Jadi saya pun sebab apa kita pakai jaket keselamatan ni, sebab kita akan naik bot lepas ni untuk hantaran belakang tunjuk. Okey. Glamour metah masuk. Masuk TV. TV kita alhamdulillah. Masya-Allah. Okey. Masya-Allah, kalau kita tengok kiri kanan tu. Kalau kita tengok kiri kanan nampak supaya air. Cuba tengok sebelah kanan tu. Ambo kalau main Kelantan kecek Kelantan lalu. Kalau tengok tu sebenarnya bukan sungai, bukan gapo, itu adalah sawah padi. Tapi sekarang ni sedang dipenuhi dengan air. Lagu itulah suasananya. Satu tempat ni kita akan masuk guna bot. Ambo pun akan naik bot. Tapi situ rakaman saja sebab katanya tak ada apa ni kita panggil? Tak ada lain. Okey. Duduk dik. Subhanallah tuan-puan sekalian, pagi tadi kita dah pergi ke kawasan banjir yang telah mengorbankan 3 beradik tu. Tapi kita teruskan misi kita. Kalau tadi tu di tempat daerah yang lebih kurang samalah. Assalamualaikum. Masya-Allah. Okey, ambil gambar lu. Kita nak turun ni. Kita turun. Kita turun ambil gambar comel. Baik. Selfie dulu. Ya. Okey, meh.
Ini kira geng Amirah ke apa? Amirah. Kita ni PKP tumpak ni. Oh, ramai oh. Dia kata itu. Okey. Tolong ambil tengok. Aduh. Gitu. Boleh caya dok, cek. Oh, ini isteri YB. Terima kasih banyak. Oh, Masya Allah. Oh, jadi pengarah. Masya Allah. Hebat sangat. Nampak muda lagi 30 lebih. 45. Ha? Allah. Ha? Ha. Okey, mai. Anak-anak ada sini. Okey. Masuk. Ni pengarah kita ni ha. Okey. Pasal gitu semua silap. Tami masuk Tami. Tengah. Terima kasih banyak YB. YB memang kita sini duduk kan baru. Okey, itulah. Tengok budak. Tengok budak-budak main. Ya Allah. Bila lagi dapat Sapanya pagi tadi. Kita daripada Padang Indonesia turun flight, turun ke KLA terus tolak. Sampai pagi tadi. Kita pergi rumah awak 3 orang anak meninggal tu. Kita pergi tadi dulu situ. Ni sini. Kita nak naik bot yang buat penghantaran tempat yang terputus tu. Insya-Allah. Bot ready dah. Oh, so yang bot kata nak pergi atas, masuk kot sini lah. Oh, ala ke dalam ni? Okey. Ni, dek, tengok ni. Ya biasa dah. Apa ini dah terbuka? Alah comel budak-budak. Air ni kira air. dia panggil sini nanti dia kata ke dia tak tahu. Ya. Panggil dia tak tahu. Tapi tahun ni macam besar sikit ke lagu mana? Dia tahun ni sebenarnya dia ada dua bahagian. Dia banjir darat ni banjir hujan. Yang melibatkan ni kawasan darat macam Wakabaru kan. Kalau kawasan ni dia panggil Sungai Golok. Sungai Golok berlaku pula ni bila pecahnya benteng di atas panjang kan. Air tu level tinggi mana ni? Mana? Lebar dah tinggi mana tu? Lebar tinggi mana paling tinggi? Pohon. Kat pohon sini. Ni surut dah ni. Dia semakin surut dah. Tapi banjir sini sebenarnya memang berlaku dia tak tahu. Tak tahu. Ini paling besar sekali. Ni besar sikit tahun ni. Kalau ni dulu berapa ribu orang pindah ni berapa ribu orang? Dia kalau ni betul. Tupak saja. Tinggi juga. Dia boleh kena nanti kita kena bot tu naik. Naik bot. Ke sana dah. Lepas tu ke sana. Dalam tu ada gambar sekat ke? Gambar sekat ke? Ada pindah, ada tak pindah. Ada tak pindah Ada pindah. Dia boleh duduk tempat lagi ada tempat pindah. Okey, apa ni YB, kita usaha bantu setakat mana yang boleh. Macam dari sudut nanti kita akan bicarakan berapa maksudnya yang kita boleh NGO kita boleh salurkan dari sudut yang persiapan kita ada bawa beberapa macam barang-barang lagu tu lah.
Kadang keperluan untuk mandi, untuk solat, keperluan untuk dapur kalau mana yang rosak tu. Dan biasanya bila kita dah turun macam kawasan ni, lepas ni kita akan berhubung terus kan untuk senarai, contohnya wak kita 100 buah rumah yang habis tilang batal rosak. Yang tu kita kan biasanya akan nampak benda tu lepas dah habis suruh air kan. Kita pun pergi banci apa semua, rumah ni perlu bahagian barang dapur, tong gas ke apa. Dapat maklumat tu barulah tim kita akan mari hantar semula keperluan tu berlori-lori macam tu lah. Sebab kadang tu kalau time gini kita beri mungkin tak kena dengan keperluan dia. Gitulah insya-Allah. Terima kasihlah sudi terima kita. Terima kasih banyak penghormatan kepada kita. Alhamdulillah, subhanallah. Syukur sangatlah. Kita tolong menolong. Ni teruja benar dia tu. Isteri YB apa semua. Jadi kita nak teruslah kepada misi kita. Kita nak masuk dengan bot. Okey. Ni dah masuk dah. Kita masuk benar. Ngabuk dah sekali. Masuk tak? Dia macam kapal masuk dalam gitu. Ni dekat masjid tu tak ada air. Kolok ni. Air cuma kolok. Tunggu daripada golok ni kita boleh Air dapat hujan belah sana sudah berhenti lah. Boleh jom. Ayah nak. Okey, kita dalam proses. Tuan-puan sekalian, ini adalah salah satu daripada bot kita. Ini salah satu daripada bot kita yang mana hasil daripada infak orang ramai, kita beli lebih kurang, bukan beli, kita ada orang sumbang bot, ada daripada duit kita beli bot. Kita ada lebih kurang 5 bot. Ini salah satu. Ada yang sedang digunakan di kawasan yang lain sebab tim kita pecah. Ada tim kita di sini, ada tim di Besut, di Jetih. Jadi, terima kasih kepada para penyumbang melalui NGO Sahabat Amal Care sebab daripada situlah kita beli jentera bomber, maksudnya lori bomber tu. Dari situ juga kita beli bot dan dari situ juga kita beli semua kelengkapan dan semua kos yang melibatkan operasi banjir ni. Insya-Allah. Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Suka jumpa saya muslimat. Maksudnya muslimat Wakar Baru yang bersemangat tak berhentilah ni 4 hari ni. Lama dah. Start itu mulai naik lagi. Hari Isnin ni. Ke hari Ahad? Ahad. lagi. Malet. Lepas tu katanya masa air naik ngejut tu, lori yang berani masuk. Betul. Ya, lori masuk aku orang Bentong. Jabat tu ada. Sebutir. Air naik dari pukul 8.30 kita dengan YB ni dong baru duduk di Kebakar. Air naik mengejut pada pukul 12.30 ke? Ya. Air hujan naik. Escape. Okey. Oh, Allah, tengok hero tu. Tengok hero tu. Oh, dia ikat. Tu dia hero. Itulah awak jenarik pun. Tak apa kenangan. Saya esok jadi orang hebat ni. Air ni dikatakan naik daripada Sungai Golok. Air daripada Sungai Golok yang naik tinggi. Itu jadi macam ada kawasan yang tak biasa naik, air jadi naik. Ada kawasan yang Yelah. Memang kawasan banjir semua lah. Kawasan banjir Memang semua. banjir lah. Kalau banjir biasa. Ya baru ni 2 kali. Baru ni banjir 18-19 tu banjir air hujan. Okey. Itu ramai kita menyeluruh kata seluruh kawasan macam kita doakan baru ni macam semua hampir semua tempat naik air. Memang banyak hak tak pernah naik air banjir. Ya. Terlibat belakang ni. Bukan sikit-sikit lah air dalam jugalah. Hak tak pernah berpindah. Maksudnya memanglah setiap tahun kawasan ni kawasan banjir. Tapi banjir kali macam ni kawasan ni kawasan air Sungai Golok pula naik. air Sungai Golok naik. Air daripada Sungai Golok main naik sini. Dia mungkin kan kadang-kadang tu air tu dia turun. Kali ni air Kalau tengah hujan dah dah berhenti dah hujan. Sekarang ni air ni air termenu orang panggil. Banjir termenu dah. Dia macam tengah berkumpul di sini. Dia ambil masa jugalah kena suruh kata air. Untuk dia beralih ke tempat lain ni. Supaya di Wakar Baru air tak pernah naik 530 orang. Kita pada rumah pindah. Ya. Di pada rumah dalam 600 lebih.
Dikebakar 380. Masya Allah. Terbaru lah ni. Senara kita terbaru lah ni. Dulu kita dah. Penghulu kita itu kan. Sebab sebelah sana darat air hujan je. Air hujan. Di Kubur Batin pun tak pernah air naik. Oh, banjir darat. Oh, Ha. itu ada Banjir air. dua tu. Banjir darat, banjir air. Banjir air betul lah. Banjir air betul. Air banjir air sungai. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sebenarnya masa banjir ni, yang belum tengok rumah dia duduk kat PPS tu, dia dah susah hati dah. Dan kebanyakannya bila dia orang balik ke rumah, itulah rasa pilu hati tu bertambah-tambah. Sebab apa? Barulah melihat kerosakan harta benda, baru melihat keadaan rumah bertunggal langgang. Dan kebanyakannya masa itulah sokongan emosi, bantuan-bantuan yang sangat penting dihulurkan ketika itu. Sebab itu kita sendiri macam ni muslimah semualah tenaga kerja ni, Amira, muslimah muda apa semua ni. Kalau tengok mereka dah mula bekerja keras daripada hari Ahad 18 hari bulan, dan sebenarnya mungkin 2 minggu sebulan lagi pun tak akan berhenti lagi. Sebab selepas dah habis namanya pasca banjir, tolong bersih rumah, tolong itu, tolong ni, macam-macam lah. Terutamanya gangguan tekanan emosi kepada mangsa banjir. Jadi samalah juga insya-Allah tim kita akan terus membantu juga selepas tu. Macam kita hari ni kumpulkan sukarelawan 100 lebih dah orang nak jadi sukarelawan. Maksudnya sukarelawan nak tolong bersih rumah. Jadi kita akan bagi-bagilah. Kadang masa banjir ni dia balik rumah sehari 2 hari menung. Ya tak? Ya ada tahu nak apa? Angkut sikit-sikit rasa campur dengan rasa sedih apa semua. Jadi itulah insya-Allah kita sama-samalah membantu. Okey. Terima kasih banyak. Ni kan orang kuat ni. Orang muda ni, orang muda. Apa ni Tuan Haji Salah. Dari segi apa ni? Kalau tengok pengalaman berhadapan dengan banjir ke apa kan? Apa yang paling diperlukan oleh masa banjir? Itulah keperluan asas lah, makanan. Itu yang utama. Yang utama. Ya. Katanya ada yang merentah jalan 2 km sebab nak cari beras. Biasa. Biasa kan? Biasa. Jauh tu putus hubungan. Ya, terputus. Kerana terpaksa mengharungi air. Ya. Maksudnya kadang memanglah kalau kita fikir apa tak ada beras, kita pun kadang ke beras terputus kat rumah, lupa nak beli. Jadi boleh jadi bila banjir mari baru perasan beras tinggal sikit. Sabang ni pun mari secara cepat. Mari secara cepat. Dia pun tak prepare lah. Ya. Masya-Allah. Allahu akbar. Kita doakan Tuan Haji Salah terus sihat walafiat, dipanjangkan umur dan keberkatan, masya-Allah. Amin. Ni belakang kita ni YB Muhammad Rosli. Minta maaf Datuk ke? Ya, dah. Okey, takut ni isterinya. Jadi macam itulah tugas YB dah. Tak berhenti. Tak boleh nak berhenti. Okey, kita nak naik dah. Okey, nak naik dah. Terima kasih deh. Sudah. Media dua orang naik. Tak boleh ni sebab yang takut. Kita nak naik. Kak ni. Lepas tu Kita kena pergi kursi dulu. Tengok view dulu dah. tengok view dulu. So Kita dah lepas. kasih kemudian dulu. Media naik. Naik je media, naik je. Naik je. Depan ni sini. Tak apa. Okay, subhanallah. Alhamdulillah. Apa menghadap ke ustaz tak? Menghadap ustaz tak? Menghadap ustaz. Siapa driver? Oh, demo. Subhanallah. Boleh. Saya boleh berenang, alhamdulillah. Insya-Allah. Okey. Sebenarnya tim kita setakat ni dah beribu dah pack makanan. Kalau semalam saja dah 500 pack yang kita dah agihkan. Semalam saja dah 500 pack. Ustaz, mari saja dah 500 pack dah kita agih. Maksudnya capur-capur semua dalam 1000 dah kita. Lebih dah. Maksudnya dalam tempoh banjir ni dah lebih 1000 pack makanan beras, keperluan makanan segera apa semua kita dah agihkan.
Jadi hari ni tiba giliran di kawasan ni. Kalau yang berapa hari ni dah lebih 1,000 pack, campur dengan pelbagai keperluan lain lagi. Masya Allah. Jadi hari ni kita sapa kat kawasan ni. Jangan letak. Tangan duduk tepi gini, jangan duduk gini. Kena selisih. Tangan dalam. Duduk dalam. Kena. Tak ada jari. Tak tahu ada apa bawah tu kan. Okey. Semua ni kuasa boyos. Amboi. Tengok tu. Tempat dia kena. Ya, Tu ada tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah, kalau kita lihat Syira, kalau kita lihat rumah-rumah yang sedang ditenggelami air ni, ini baru bahagian luar ni ya. Kita akan masuk lebih ke dalam. Rumah dalam ni juga. Lepas tu, tapi air setakat mana pinggir? Lepas tu boleh duduk lagi, rumah tinggi. Okey. Mudah-mudahan Allah gantikan apa yang hilang. Tuan-puan, kalau kita tengok rumah ni, mungkinlah ya. Tak tahulah ni tuan rumah ada ke tak. Kalau rumah rendah, memang tak boleh nak duduk lah. Okey. Ini baru bahagian luar ni, belum masuk sampai ke dalam lagi. Kita akan sampai ke kawasan yang memang tidak boleh dilalui dengan jalan kaki. Subhanallah. Dalam peringkat awal banjir seperti ini, biasanya kesedihan, kepiluan tu belum terasa mendalam lagi. Sebab belum melihat lagi hakikat kerosakan. Lepas tu barulah pengalaman kami bila pergi ke pasca banjir, selepas dah selesai, masing-masing air dah surut, barulah rasa tengok satu demi satu harta yang rosak, yang hilang, harta-harta yang berharga, kenangan, barulah terasa kesedihan tu. Masya Allah. Okey. Kita boleh tengok anak-anak main. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah yang bahaya ya. Anak-anak bermain air. Luncik tu. Okey, kita masih lagi menunggu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kami nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyumbang sekalian yang sentiasa memberikan sumbangan melalui NGO Sahabat Amal Care. Saya rasa kena tukar. Sebab ni dia dari dekat sangat muka Ustazah. Tukar. Tak, tukar phone je lah. Subhanallah. Okey. Yang selalu menyumbang melalui NGO Sahabat Amal Care, sumbangan anda kami manfaatkan sebaik mungkin. Jika diikutkan, setakat ni dah beribu dah pack makanan asas yang kita agihkan kepada golongan sasar yang tepat. Mereka yang terputus bekalan air, bekalan makanan, ke kawasan yang tidak boleh diredah banjir, perlu dihubungkan dengan bot sahaja. Jadi tim kita sudah bermula daripada hari Isnin lagi. Jadi hari ini masuk hari kelima. Ini kawasan barulah selepas kita dah pergi ke Tanah Merah, kan, kita pergi ke area Gomusang, dan sekarang ada satu tim yang sedang berada di Jetih, di Besut. Sehabis misi kita di sini untuk mengenal pasti keperluan apa dan sebagainya, dan buat agihan. Kita akan buat agihan terus, agihan awal. Kita akan terus ke Besut, kita akan terus ke Jetih pula. Masya Allah. Cik pula bagi saya. Saya terkejut selalu kalau Ustazah belum mic. Tuan-tuan semua, sahabat-sahabat sekalian, kami berada di Tumpat, Kelantan. Sebagaimana Ustazah maklumkan tadi, daripada Indonesia Padang semalam, Allah dah takdirkan di Padang semalam, dan hari ini Allah takdirkan berada di Tumpat. Sekelip mata, Masya Allah. Kalau tengok perjalanan hidup ni memang hebat. Sekelip mata saja boleh berubah. Dan begitulah air pada hari ini, sekelip mata berubah juga, tanpa mereka sangka bahawa air yang akan naik setinggi 2 meter itu, yang tidak pernah berlaku pada kali ini. Dan mereka tunjukkan bagaimana air lewat tu berada di taras pinggang. Sekarang ni di lutut, bayangkan berada di paras pinggang, maknanya air itu sangat-sangat dalam dan besar. Dan kita boleh bayangkan rumah ni, bagaimana air boleh naik setinggi
lebih kurang 1 kaki atau 2 kaki lagi daripada keadaan asal yang teruk semalam tu. Bayangkan bagaimana rumah tu, mestilah sofa-sofa mereka tenggelam. Dan banyak barang mereka, almari dan sebagainya mesti rosak setelah terkena air. Dan begitulah kita boleh rasakan bagaimana kehilangan sekelip mata yang berlaku pada diri mereka. Begitu juga ujian cabaran, bagaimana kehilangan anak 3 orang sekelip mata juga tidak dijangka, namun mereka menunjukkan satu sifat yang cukup baik, itu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kuat mereka menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Moga-moga yang menerima ujian ini juga diberi kekuatan. Tengok itu, lihat anak-anak masih gembira walaupun diuji dengan banjir. Kalau ustazah diuji dengan banjir, bagaimana pula ustazah? Adakah ustazah akan kuat? InsyaAllah. Jadi begitulah, tanpa disangka. Lihat, hampir bagaikan pulau, bagai pulau. Sekelilingnya dipenuhi dengan air. Lihat di sana, hampir seluruh tanah padi ditenggelami air. Dan kita lihat di kawasan ini pun memang ditenggelami air. Sebelah kanan kita lihat ada sebuah kereta ditenggelami air. Bukan sebuah kereta, 2 buah kereta. Lihat di kiri tu ada kereta. Sini tengok. Nah, di kereta ada 2 buah kereta. Di sana pun ada 1 tenggelam. Ini kita boleh bayangkan mereka bagaimana dalam rumah tu semestinya tenggelam. Almari dan juga sofa mereka, apa jua mereka letak di tanah yang rendah ataupun di lantai, mesti tenggelam. Sebelah kiri pun tengok, ketika banjir tinggi tu, di rumah itu pun dimasuki air. Saudara bayangkan air yang laju ketika itu, hujan yang lebat, kemudian tanpa henti, kemudian air naik dengan cepat, bagaimana aliran sangat-sangat deras. Memang menakutkan, memang sangat-sangat menakutkan. Bayangkan bagaimana ketika mereka berada dalam lingkungan air, dan kemungkinan itu tidak ada pertolongan lagi ketika itu. Bagaimana mereka menyelamatkan diri masing-masing. Sangat-sangat mencabar. Umpama seperti berada di tengah lautan air. Ini mungkin keluarga ni yang tadi. Okey, mereka mula balik dan mereka ada kawasan yang agak tinggi. Oh, Masya Allah. Okey. Tuan-puan sekalian, ada sebahagian rumah masih lagi lah. Mungkin dia orang baru balik lepas 4 hari. Ya, mungkin sebab 4 hari sebab air ni dah surut sebenarnya. Dah kurang berapa kaki lah, 2-3 kaki dah kurang. Masya Allah, Allahu Akbar. Betul lah, kalau rumah yang tak sedar ataupun tuan rumah berada di luar, kereta tu memang tengok je lah, memang tak boleh nak dialihkan kalau terlambat. Contohlah ada 2 kereta, satu kereta pergi keluar, jadi satu kereta lagi tu terpaksa lah tengok saja. Dia masuk ke dalam lagi? Dia jauh lagi ke dalam? Oh, kalau belah sana tu dia dalam lagi. Ini sebenarnya Padi. ini padi. Padi tak ada. Oh, ini biasanya Tapak padi lah. dia baru tapak padi ke lagu mana? Kawasan lapar tu. Padi semua tak ada dah. Boleh nak masuk. Oh, itu sebenarnya kawasan apa tu? Sini dia. Kalau saya mana belah ni semua kena belakang. Oh, bendang belaka. Masya Allah. Jadinya, tapi bendang tu, padi tu ada orang nanik lah. Ada orang tanya lah. Baru lepas lah. Oh, baru lepas. Oh, baru lepas musim. Baru lepas musim boleh belah.
Okey, alhamdulillah dia lah ambil padi tu. Ambil lah, padi kira ambil lah. Okey. Tuan-puan sekalian, kita umpama berada di lautan macam laut ataupun macam sungai besar. Sebenarnya ni adalah kawasan padi. Kawasan padi yang sedang dipenuhi oleh air banjir. Kalau ikutkan darat lah ni, ikutkan darat lah ni. Yalah benda. Tak ada air lah, bendang betul. Tak nampak dah. Ya, ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ada bersama kita YB di belakang. YB dan isterinya. Okey, YB dan tim memang telah bertukar lumus dalam beberapa hari ini tanpa henti. YB dan tim memang dah dalam beberapa hari ini ialah membantu sedaya upaya masyarakat. Kalau lima ni YB dan tuntas. Ui, tiba-tiba macam duduk. Ya, kalau ikut ke benda ni kita boleh jalan lah. Dia bukan air takung lagu ni. Kira benda yang kering lah. Ni jadi supaya sungai pula. Macam laut. Rasa macam pelik deh, air boleh kupur banyak lagu ni. Kalau ikutkan ini darat tu apa sekarang? Ini darat. Kita mesti balik ke rumah belakang. Ya, ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal asalnya ni adalah tanah kering, boleh berjalan di atasnya. Tapi sekarang penuh dengan air umpama seperti laut dan sungai. Inilah situasi. Macam mana kalau kita kan tiba-tiba banjir kilat, air berkumpul banyak mendadak dan kita kena ada keberanian saja untuk meredah air tersebut. Kena ada keberanian untuk meredah air dan biasanya bila mula-mula banjir air tu laju. Kadang air berputar. Syukurlah ya tidak ada tambahan korban. Insya-Allah. Okey. Okey, itu YB dengan isterinya di belakang. InsyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita sedang berada di Tumpat, Kelantan, antara kawasan yang memang biasa dinaiki air bila musim tengkujuh, musim banjir. Namun dikatakan banjir kali ini telah menyebabkan ada banyak kawasan yang tidak biasa dinaiki air naik. Kerana bergabung air hujan dengan air sungai Golok naik, kedua berlakunya pecah. Ada air pecah. Apa ni kita panggil? Ada pecah ke apa dah? Ada tali air pecah. Ada tali air pecah. Oh, tali air besar. Okey. Ya.
sebelah sana. Okey, ini kawasan yang mana tuan rumah dah mula balik ke rumah walaupun air belum surut. Tapi ada banyak lagi kawasan yang memang tak dibenarkan lagi pulang sebab air masih lagi paras pinggang. Ha? Ya. No. No, Ustaz. Tim no. Belah sana. Oh, kita tak boleh nak getah kot tu. Kena pusing balik lalu tadi. Tu bekon ni lalu. Aduh. Kalau ya terputus lagi tu belah sana. Air dalil lagi tu sebelah sana. Oh. Jadi belah sana tu orang pindah belakang kau ada duduk dalil. Kita saya pindah. Ini ada dalil tu juga. Jadi kita lah kena atas makan ni. Okey. Betul. Kalau kita pun mungkin lagu tu deh. Sebab betul lah. Susah. Masya Allah. Ya, kat pinggir. Rumah Pak Cik belah mana? Belah sana. Jadi kalau kita pergi belah sana boleh? Kalau dak sana lah dalam. Oh, ada. Ada. Tapi ada lagi tak kawasan yang terputus bekalan. Okey, kita ni sebenarnya datang ke kawasan banjir yang telah pun surut. Dah surut banyak dah. Dah surut separuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi kali ini tempat lubuk ni jadi lain. Pagi tu jam kita takut. Molek kita sudah masak.
Yang ni kita boleh suruh sini. Ikut ustazah nak masuk alik tu. Dah apa dah? Dah apa dah? Jalan itu boleh masuk sedang di jalan lain suah pada Okey, sekarang ni kita tengah berbincang sama ada agihan bantuan tu terus nak beri hari ni. Tapi kan bantuan tu ada yang dah diberi ke semalam ke apa? Oh, memang dah bagi. Jadi, oh kawasan ni belum bagi? Oh, belum bagi? Oh, kalau gitu, boleh kita bagilah. Kalau gitu kita bagi, kita pergi belah sana dulu lah. Okey, boleh. Tak apa kalau YB ada hijau, kita buat sama kita ni. Sebab hari ni kita ada bawa juga barang mentah. Kita bawa ikan. Okey dapat dah. Ha? Tak rasa kita bawa ni kalau beras tadi kita beli 50 pack. Tak cukup kan saya. Sama semula. kalau 50 pek boleh bagi kawasan. Bagi ni lah. Sebab dia channel ni 300 Oh, ramah. 300 tengok kalau nak bagi kita. Sekitar ni ada 50 nak beli sekitar ni. Okey. Boleh. Ikan apa dah? Boleh. Ikan apa dah? Oh, ikan siapa dah? Jadi antara yang kita usaha Okey, kita akan bagi juga bahan mentah iaitu ikan. Lepas tu beras. Selain pada beras tu ada tak barang-barang lain? Ke memang bawa beras je? Ustaz, hari ni kita beri beras je. Ke ada tak benda-benda lain? Batu pack makanan kering. Pack makanan kering semua ada. Makanan kering. Banyak jugalah sebenarnya. Ikan pada. Dah kita bawa lah sikit-sikit. Boleh? Ini boleh letak lagi ni. Tengok. Saya rasa nak jumpa juga tadi yang rumah-rumah manggil-manggil tu kan. Dek, angkatlah sikit dalam 10 pack ke? Okey, gini kita tak apa, kita nak hantar rumah-rumah tu tadi dia babai-babai kita pergi nak pergi tegur. Nak pergi tegur bawa sikit. Bawa ikan, barang kering dengan beras. Kalau beras nak bagi ada lagi bagi tu. Tak, nanti kita cukup. Dia kata 300 tu kita cukupkan jumlah. Cuma 300 setengah. 50 ringgit belah ni je. Belah ni. Ya. Jadi kita minta siapa yang angkut? Yang tengah angkat. Nah, terakhir dia lain apa kata? Jangan sabar tutup ngulu kita. Oh, tutup ngulu. Ni tutup ngulu. Ni saat ni yang tutup ngulu. Okey. Ada seorang lagi tutup ngulu kita ada di ngulu. Ikan. Macam awak dah pening. Sudah kejo. Ni boleh letak kan barang? Kita suap tu. Kalau bagi letak berat depan boleh ke? Boleh. Sini. Beras tu sini beras. Tu dah. Kita beras nak sini dulu pukul start dulu. Okey, kalau tak ni. Okey. Okey, kalau tengok ini antara barang yang kita agihkan. Yelah, roti segera macam ni. Ada biskut. Ada biskut kering, ada biskut ni. Lepas tu ada air kotak. Lepas tu bawah tu ada Maggi cup. Ada Maggi cup. Macam tu lah. Jadi, kita akan berikan pack ni. Ini pun dah membahagiakan, menggembirakan dah masa banjir. Lepas tu kita ada bagi beras. Ini adalah agihan peringkat awal. Lepas tu kita beri apa tu nama? Bahan mentah. Kita beli hari ni ikan. Ada contoh ikan tak? Ikan, ambil ikan.
Tok Ngulu. Ikat dah lagi ke? Tak apalah, kita kira 10 ekor lagu tu dah apa kau? Ha. Pakai plastik. Kita yang tak bawa. Kita tak bawa sopik ada. Jadi tak apalah ni. Saya pergi dulu Saya pergi dulu. Atas dulu ni. Dengan berah. Rumah ni. Okey. Berah sikit lagi sini. Oh, dah ada situ. Jadi kita bolehlah tolak ni. Kita gerak dulu. Oh, ikan. Terima kasih. Tak, boleh jalan tak? Lagi rumah dekat. Banyak sini hanya. Tak, sebenarnya tak apa. Oh, nak ambil gambar. Okey, man. Tak apa. Ikan dapat ada ikan. Memang tak cukup ke bot? Bot tak cukup. Tak, botnya tak cukup. Bot. Tak, kasut bot. Kamu semua tak pakai kasut bot ni kenapa? Ha? Okey, jadi macam agihan hari ni lebih kepada agihan awal. Jadi saya pun sukalah juga nak berjumpa dengan masa-masa banjir ni. Assalamualaikum. Rumah Dalenu kau? Ambil. Ni memang rumah sini juga. Rumah gambar. Tolong ambil. Kacang oleh sini dah ni. Kacang pada ni. Nak susah dulu kan pagi dulu. Pagi dulu apa dah? Kata. Kata dia mana? Kenapa? Oh, dia tunggu dia. Boleh. Dia buat dia kayu ah. Tak dia tahu bukan nak main dalam dia tu. Ini juga sini masuk satu. Betul. Nangkuk je lah. Cuma barang tak ada lepuk. Barang tak ada lepuk. Banyak sikit boleh kalau gitu kak. Angkat barang tak ada lepuk. Cuma Ustazah ngarum. InsyaAllah. Tak kita ngarum. Lagi Ustazah ngarum je. Ya, mana Ustaz Tengku? Okey. Ustaz, jom Ustaz. Makan tak ada lepuk. Tak jauh pun tu ah. Lepuk je akan perut barang. Sebenarnya lebih kita macam, oh Masya Allah,
Ya Allah, baby rumah dalam ni. Masya Allah. Anak berapa orang? 5. Jadi anak semua dalam tu. Masya Allah. Jadi sama-samalah kita ngaruh. Ya. Ni anak awak kecil. Ni anak-anak ke ni? Daripada pagi mandi tak serai. Ya Allah. Rumah baju rumah kuning ni. Ha. Tapi masa air naik tu pun tak pindah juga. Tak, memang dia tak tahu kalau ni pun memang tak pernah pindah lah. Ya Allah. Bos. Daripada pagi tadi tak tahu. Ya Allah. Ha? Itulah. Memang naik untuk semayang. Ambil gambar satu. Ambil gambar ni. Meh. Mai sini ambil gambar. Jom ambil gambar tak dah. Masya Allah. Ni YB ada sekali. Ha? Cepi. Okey, peace. Peace. 1, 2, 3. 1, 2. Kejap. Tak payah pakai dah. Ada makan dah kau. Masya Allah. Siapa nama? Asma. Saya semua. Masya Allah, kecil-kecil kena mana? Mama semua tengok. Oh, mama tengok. Ini bukan kembar. Oh, siap pakai baju mandi. Masya Allah. Ya, air jernih boleh ni. Masya Allah. Ha. Barulah terasa bila apa ni? Rumah ni. Kak rumah ni. Kami pergi rumah ni sekejap ya. Nanti kita pergi. Oh, mama saudara. Okey. Ya. Assalamualaikum. Boleh ni masuk ni. Mai jalan raya ni. Itulah. Rombongan mana ni nak minai ke nak gapo ni? Masya Allah. Banjir jadi nak kau sapa dah. Masya Allah. Hari tu masa air naik tu setakat mana? Oh, sekat tangga atas ni. Okey. Lepas tu memang tak pindah pun. Memang sokmo gitu. Tiap tahun kira bertahan je lah. Bertahan lah. Masya Allah. Oh, 2 kali. Oh. Masa bulan 3 tu suruh dah. Masya Allah, ramah. Tu lah. Suka kau banjir? Suka banjir? Suka. Sebab apa suka? Sebab boleh main. Boleh main. Aduh, budak-budak lagu tu deh. Masya Allah. Kebetulan cuti sekolah. Dah? Balik. Mula-mula tu itu juga kan saya muka duduk dengan ayah abah dia ya kan. Berdua je. Ada anak perempuan seorang. Jadi wak lain ni duduk lain. Bakak kelik lah ni. Baliklah. Jadi tak payah pergi main kolej deh. Ni rumah jadi kolej dah. Masya Allah. Itulah. Mari. Mari kita tubik ambil gambar. Mama meh. Saleh. Masya Allah. Okey. Jom ambil gambar mama. Meh. Okey. Tak apa YB bui. Okey, ini daripada kita lah sama-sama dengan YB. Ini ambil. Tak apa. Ada bagi kat lah. Ya, lepas tu ada ikan ha. Ikan. Oh, besar. Tapi ikan besar. Ya, jom ambil gambar mama.
Jauh raya pula. Okey, buat apa? Buat love. YB jadi gambar. Okey, Masya Allah. Kita mendoakan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih Maha Penyayang. Ya Allah, ya Hafiz ya Maha Memelihara. Peliharalah ya Allah keluarga ini ya Allah. Peliharalah mereka daripada mara bahaya dan segala musibah. Dan kumpulkanlah keluarga ini kembali ya Allah di syurga Firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan gantikanlah apa yang hilang daripada asbab musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik di sisimu ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah ujian ini sebagai penghapus dosa dan meningkatkan darjat di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jumpa lagi. Ada nak selfie kau? Sebab tadi gambar kecil. Syirah, mak ni boleh. Sazan. Jumpa lagi. Tak apa. Tangga lah. Okey dah. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey, sini kena hati-hati lah. Ada turun deh. Ke tak ada? Oh, tak ada. Okey, boleh. Aku boleh. Oh. Okey, ada turun sikit. Okey. Sini setakat paha. Betul. Itulah. Ya, Assalamualaikum. Rumah mana? Rumah mak Dalek. Dalek no. Aduh, gigi gedah lah ni. Nak pergi rumah mana? Anak mama, ya Allah, budak-budak berani ha. Okey, Masya Allah. Jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Aduh, hebatlah rumah dia. Penuh kolej air. Masya Allah. Kan? Dia jadi naik ke atas. Okey. Subhanallah. Super macam kenal je tak Ke saing sekolah? UM dulu. UM. Bukan Mahak dulu. Mahak pasal care. Oh. Mahak kau terbaru. Itulah air ni penuh dah lebuk ni. Tak apa. Memang tak cuci lagi. Oh, dia orang pun masuk dengan ni. Orang baru cuci dengan ini baru tak cuci dengan lagi. Oh, tak dia ni. Masuk pada dia sampai sini. Oh, itu yang akak-akak ni. Akak awal dah. Okey. YB Jadi biasa mari rumah ni. oh, jadi sebab masuk. Oh, jadi sebab dah biasa dengan pengalaman banjir, memang dah ready, nampak tak? Dia orang dah letak siap-siap bata. Memang selalu 2 kali dah tahun ni. Bulan 2 itu dah masuk. Okey. Ni kita ada apa ni? Ada ikan sikit. Terima kasih. Itulah. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Ramah ni boleh ambil barang. Apa ni? Ramah ke duduk dalam rumah ni? Asalnya kita
kita orang 6 beranak je. Ni baru sampai jugalah. Kena adik-beradik. Anak saudara. Anak saudara. Ni kan macam rumah ayah. Rumah pusaka. Jadi saya duduk sini Ha, dengan rumah suami. pusaka. Suami tu biar tadi. Okey, kat luar tu. Jadi, kalau kita boleh tunjukkan live kan, ini persiapan orang yang dah berpengalaman banjir, mereka dah siapkan awal-awal lagi, angkat barang tinggi-tinggi. Sebab antara bulan yang dijangka, awal tahun adalah bulan 3, Itu bulan 2 akhir bulan sebelum buka sekolah itu dah banjir. dah banjir. Ni kali kedua dah tahu. Lebih kurang tinggi dia. Sebab itu saya kena COVID, saya tak tahu saya duduk atas dah itu. Dia tahun lepas dia tak berlaku, dia berlaku bulan 3. Ingat kau bebas kan? Betul. Kebetulan cuti sekolah pun ni. Bulan 12 dua kali tahun ni. Betul. Bulan 3 itu kan memang besar. Yang Kedah apa Selangor semua. semua tu kan. Yang tenggelam apa tu. Oh, kalau kita tengok sampai ke dapur, memang dia orang angkat belaka. Masuk dalam air ya. Sebab air masuk dalam rumah. Dik ke sini sikit. Air masuk dalam rumah sampai setakat lutut, beti. Jadi sebab itulah mereka memang tengok peti ais akak atas, masih basuh peti ais. Memang tinggi dah, memang tempat tinggi dah. Oh, jadi begitulah caranya kita orang Islam nak. Kita tak akan jatuh dalam lubang yang sama berapa kali. Bila kita dah ada pengalaman, kita dah standby dah. Beringat. Mudah-mudahan kita doakan sikit, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah ya Razak, yang memberi rizki. Rizkikanlah keluarga ini ya Allah dengan gantian, dengan rizki yang lebih baik dunia dan akhirat, dengan apa yang hilang ya Allah. Ya Allah ya Hafiz, yang Maha memelihara dan menjaga, peliharalah keluarga ini daripada segala musibah, segala mara bahaya ya Allah. Dan ya Allah ya Jami', yang Maha mengumpulkan, kumpulkanlah kembali keluarga ini ya Allah di syurga Firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab ya Allah. Jadikanlah musibah ini mendekatkan keluarga ini sesama mereka, semakin kuat ikatan dan semakin dekat dengan Tuhan, denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya alamin. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mari kapal kat atas. Itulah. Alhamdulillah yang dinanti-nantikan YB Datuk Mumtaz, ataupun lebih dikenali dengan YB kat atas. YB Datuk kat atas, macam-macam lah. Seorang YB yang sangat mesra, antara wanita yang pertama, maksudnya yang terawal kan berada di parlimen dan sebagainya, masya-Allah. YB, kita mari kawasan YB ni. YB merupakan ahli parlimen bagi Tupak. Manakala YB Muhammad Rusli Adun. Adun Wakaf Baru. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi saya daripada tadi dengan adik YB kat atas, Ustaz Ibrahim. Jadi Ustaz Ibrahim cerita dah masa mula-mula air naik tu, lori lah berani masuk, lepas tu aku orang dengan lori. Lepas tu dia cerita pengalaman dia, aku dukung orang. Maksudnya orang-orang yang lumpuh pikul tu, pikul belakang badan sambil panjat lori. Maksudnya nak ni Ustaz Ibrahim ni adik YB kat atas ni. Jadi ustaz. Okey, Asma nak bertemu ramah. Tak boleh, kita gagak, dia kata. Kita tak pandai kecek, padahal mulai ada je. Ini dua beradik ni, masya-Allah, sama-sama bekerja untuk rumah. Mungkin YB ada sikit apa-apalah nak berkongsi tentang musibah banjir kali ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kata syukur kepada Allah Ta'ala kerana beri peluang hari ini kepada Ustazah Asma dan suami untuk bersama-sama kita di kampung kita ni. Sebabnya memang sebelum ini kalau nak panggil Ustazah pakai mudah. Tapi kerana musibah banjir ni, alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan Ustazah datang ke sini. Boleh tengok sendiri bagaimana pengalaman live bagi kami yang setiap tahun memang daripada dulu memang berada di kampung yang selalu banjir. Jadi untuk kampung ni memang biasa dah kita banjir. Cuma pada kali ini dia punya fenomena tu agak berbeza. Kerana air naik terlalu cepat dan ada beberapa tempat yang memang sebelum ni tak tinggi sangat, tapi kali ini tinggi. Jadi kalau kampung ini daripada dah berabad dululah memang setiap tahun akan banjir. Cuma pada kali ini kerana banjir pada ini dia bukan banjir sungai sahaja, tapi dia merupakan dipanggil banjir darat, air hujan. Jadi banyak kawasan-kawasan yang tak pernah kena banjir sebelum ini mengalami banjir yang luar biasa pada kali ini. Jadi dalam Dun Wakaf Baru ni, kalau untuk kampung Ana, kampung To'oh tu
okey familiar dengan banjir. Tapi ada tempat lain dalam Mekah Baru ni yang tak pernah. Maknanya bila tak pernah, mereka tak pernah ada rumah yang tinggi. Ya, dia tak bersedia. Dia tak bersedia. Kawasan ni bukan kawasan rendah. Tapi pada kali ini banyak kawasan-kawasan yang sedemikian telah berlaku di mana hampir semua perabot mereka akan rosak. Baju-baju mereka juga akan rosak. Kereta memang dia tak akan buat lari sebab tak sangka. Jadi kalau tempat yang biasa macam kampung kat atas tu memang kampung dah tinggi. Kita memang biasa mengalami banjir dan jarang orang berpindah. Jadi kalau nak banding tempat lain, kalau di Kelantan ni kalau tempat yang rendah memang orang tak pindah sebab rumah memang tinggi. Dan kita memang akan tinggikan barang-barang bila nampak air naik. Tapi bagi kawasan yang tinggi, yang sebenarnya consider sebagai tinggi, tapi bila Allah Ta'ala takdirkan bahawa pada kali ini laluan highway banjir telah pun berubah, maka banyaklah rumah-rumah dan mangsa baru yang telah menjadi mangsa banjir pada kali ini. Tetapi sebagaimana Al-Quran kita tahulah bahawa bila berlaku musibah seperti ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada asal kahwin tak ada harta. Bila kita kahwin dapat anak, tambah sikit kursi, tambah sikit meja. Akhirnya Allah Ta'ala ambil balik. Mungkin lepas pada banjir ni, kemungkinan hampir semua rumah yang dah kena tu memang sofa, meja, almari memang kena buai. Tetapi insya-Allah bila Allah Ta'ala yang beri, Allah Ta'ala tarik, Allah akan kembalikan. Asalkan niat kita tu positif, insya-Allah Allah Ta'ala akan permudahkan. Jadi hari ini pun dapat bersama-sama kita sumbangan daripada ustazah, sumbangan daripada orang ramai, sumbangan daripada kerajaan, sumbangan daripada NGO yang sangat banyak. Dan yang paling penting Allah Ta'ala sebut solawat, maknanya satu, Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan yang banyak dan Allah Ta'ala akan bagi rahmah. Jadi belajarlah sekurang-kurangnya walaupun kali ini banjirnya tinggi, air naik di tempat kita, tapi kematian alhamdulillah sedikit. Walaupun ada kematian dekat Morak ada. Ada kematian dekat kata banjir, tetapi nak banding dengan jumlah orang yang berpindah tu sedikit. Jadi Allah Ta'ala uji kita dengan mengambil barang-barang. Allah Ta'ala tak uji. Jadi sekarang ni barang boleh hilang, tapi barang boleh kembali. Iman tak boleh hilang. Masya Allah. Dan jangan kita mengharapkan bahawa benda itu dengan mudah. Jadi sebab tu hari ini jangan bimbang, insya-Allah Allah Ta'ala akan permudahkan kerajaan melalui NADMA akan beri RM RM1,000 bagi semua rumah-rumah yang telah pun mengalami banjir bagi ketua isi rumah. Jadi untuk barang-barang insya-Allah akan ada juga bantuan di peringkat lain pun insya-Allah akan ada. Tadi saya kata baru lepas dengan Tengku Temenggung Kelantan. Juga ada sumbangan daripada Maik. Masya-Allah. Jadi sedikit demi sedikit insya-Allah akan ada. Cuma nak kembali kepada asal dalam masa cepat tu tak adalah. Tapi sekurang-kurangnya keadaan kita lebih baik. Dekat Terengganu pun teruk juga. Sebab bila keadaan datang dengan cepat, ada orang yang hilang rumah. Kita sekurang-kurangnya bila balik daripada PPS, balik-balik ke rumah. Tapi ramai kalangan sahabat kita balik-balik. Di JT Besuk tu ramai rumah utuh. Tinggal tapak saja. Jadi sebab itulah hari ini kita kena semua bersyukur bahawa Allah Ta'ala akan uji ini kali ini begini. Dan nasib baik walaupun dijangkau oleh meteorologi 22 hari bulan hingga 26 akan datang gelombang yang ketiga. Tapi alhamdulillah tak ada. Hari ini atas pepanah, air pun datang dengan baik dan air tak pasang, maknanya air boleh turun. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba hari ni hujan turun tak berhenti. Betul. Air pasang, kita duduk sini mungkin bukan sini, mungkin sini. Betul. Sebab tu kita sangat kena bersyukur. Maknanya walaupun dalam keadaan musibah, jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan doa kepada Allah SWT sebab air ini macam mana kita kaya pun tak ada orang yang boleh sekat. Betul. Tutuplah dengan pintu besi pun air tak akan masuk. Cuma bila kita menganggap ini sebagai sebahagian daripada kehidupan kita, kita duduk kampung, kita duduk tempat rendah, kita terima hakikat kita akan ada air. Cuma kita kena fikir mitigate. Sebab tu kalau boleh nanti sudah boleh promote lah kalau boleh kepada semua rakyat yang kita yang nak buat rumah, kalau boleh nak buat tempat baru, kita tengok juga lokasi yang kita pilih satu. Yang kedua, bila tempat tu rendah, terpaksalah by hook or by crook kena bina rumah yang lebih tinggi. Sesuaikan. Jadi kalau kita tengok macam mudah buat rumah tu rendah, tetapi akhirnya kita juga yang akan mengalami. Jadi kalau kita dah usaha dah berlaku juga kalau air naik tinggi, tetapi sekurang-kurangnya aljar qabla dar. Itu diaplikasikan. Maknanya kena tanya dulu ke jiranan sebelum kita membina satu rumah. Betul. Setuju. Jadi tanya dulu jiran bagaimana air, bagaimana paras air, bagaimana kita boleh buat. Sebab dulu orang Kelantan, orang Terengganu tetap duduk dalam banjir juga. Tapi kenapa kita boleh juga survive? Betul. Sebab kita equip design kita, keperluan kita mengikut keadaan semasa. Tapi hari ini bila kita dah ambil design daripada tempat lain, mari letak tempat kita, dia tak kena lah. Walaupun benda tu macam nampak comel, nampak macam English style, nampak macam American style, tetapi kalau ada tempat kita tu tak berapa sesuai. Jadi kena pandai-pandai lah kita minta kepada orang yang design, minta orang yang promote bahawa
bukan semua yang kita nampak comel tu sesuai dengan kita. Ya, Itulah kita akidah kita faham. pun. Sebab tu hari ni macam hari ni pun kat atas tengok, kalau Ustazah tak biasa kan, macam Ustazah dekat pantai. Ya. Kita kat kampung. Bila kat kampung ni, bila mari musim hujan, kita akan ingat kepada siput. Ya. Siput yang boleh siput sedut tu. Oh ya, siput sedut. Kemudian kita akan ingat kepada ikan darat. Okey. Ikan puyuh, ikan wek, belut. Ha. Kat sini kita dulu, kalau dulu kita masa dulu banyak sawah, kita akan ada belalai. Ha. Kita goreng belalai. Okey, betul. Lepas tu kita dulu ada burung-burung, dia panggil burung ayam meh. Ya. Tapi hari ini belalai dengan burung ayam meh tak ada dah. Ya. Bila banyak dah berlaku racun dan sebagainya, Betul. kita tak dapat tengok. Jadi perkara seperti ini, satu lagi kalau biasa musim ni adalah musim untuk ubi. Oh gitu. Jadi kami kat sini ada macam lah ubi torok, ubi badak, ubi gadung, sebagaimana segala jenis ubi. Tapi hari ini rasanya orang-orang muda cuma kenal ubi kayu kot. Betul. Jadi kalau boleh kita nak biar tempat yang sesuai tu, dia kena ingatlah ni season kita lah season banjir. Ya. So makanan kita macam ni. Ekosistemnya gitu. Jadi kita kena promote makanan yang sesuai. Macam tempat lain dia mungkin makan sushi. Tempat kita makan ikan ngasih. Ya, betul. Jadi jangan anggap tu sebagai masalah, tapi itu part of your life. Bahawa bila mari berdua-belah, okey, makanan kering, makanannya adalah sambal goreng, makanannya adalah standby ikan dah. ngasa. Jadi kita tak akan jadi stres. Betul. Kata sebut ni sebagai apa? Sebagai supaya semua negara macam Poland, even macam Japan, mereka juga ada banjir. Holland pun ada banjir. Ya, betul. Tetapi macam mana mereka accommodate kehidupan mereka dengan sesuai dengan keadaan. Jadi kita kalau boleh kat Tanjung Lan ni, orang Tupak, orang Kelantan, mana banjir, kita bersedia untuk menjadi orang yang menjadi mangsa banjir, tetapi menerima dengan keadaan bersedia dan berilmu. Kita terima, kita buat dan kita raikan. Ambil rahmah daripada itu, insya-Allah. Betul. Oh, sambil jalan. Okey, sebenarnya YB Mumtaz ni memang terkenal dengan seorang yang petah berkata-kata dan terlalu banyak pengetahuan dan ilmu. Bila ada sesuatu, ada perkara yang hikmah terus digali. Jadi kita sambil berjalan, kita dengan YB Mumtaz akan berkongsi lagi. Terima kasih pada tuan rumah. Ambil gambar. Mari kita depan sikit tak, biar terang sikit. YB sekali. Biar terang sikit deh. Sini baru nampak sikit cahaya. Ni dek, adik-adik awak keluar dulu dek. Okey. Bila pagi tadi kita baru sampai dari Padang, Indonesia malam tadi. Daripada airport terus turun. Masya-Allah. Tadi kita pergi ziarah yang 3 orang anak perempuan itulah. Budak barakat. Ya. Hadis Nabi, satu anak perempuan boleh halang kamu Betul. daripada neraka. 2 anak perempuan juga boleh halang. 3 anak dia dapat 3 anak perempuan yang Itu menjadi kan hijab hadis kepada Nabi dia. yang sahih, kalau besarkan dan anak tu jadi solehah, penghalang api neraka. Okey. Ambil. Bui telefon. Okey. Buka dah. Ni ada seorang ni baru nak masuk. Okey. Ustazah ada abang nama Ibrahim, anak murid suami saya. Saya ada adik nama Ibrahim. Tak, saya adik. Dia lah ada abang lah. Abang nama Ibrahim kan? Adik. Oh, Ibrahim tu adik. Adik. Saya anak nombor 2. Ibrahim tu nombor 3. Dah ingat ke abang? Dah. Itu saya tadi bila tanya nama Ibrahim, saya kata sama. Adik saya pun ada nama Ibrahim. Oh iya. Okey. Baik. Masya Allah. Bila YB berkongsi tadi tu, makasih tuan rumah. Assalamualaikum. Okey. Sebenarnya kan antara hati-hati. Okey. Nampak supaya ada ikan je. Ada. Ini sekali dengan YB. Masya Allah. Kalau kami pernah pergi ke Pahang, kawasan yang selalu naik air di tepi sungai tu, dia buat rumah rakit. Maksudnya, bila banjir tinggi mana pun, dia semua pindah barang-barang atas rumah rakit. Itulah maksudnya cara dia survival. Kita kat no. Tak ada. Ini sekarang ni sampai peha dah kita ni. Apa ni? Dek, cepat dek, kamu ke depan. Tak apa, share depan sikit.
Okey. Sebenarnya antara soalan yang orang nak tahu, bila kawasan ni dah sokmo banjir, sebenarnya apa yang kerajaan negeri ataupun pihak-pihak ni perlu buat supaya nak menghalang banjir ni berlaku? Sekarang ni gini, dari segi banjir secara keseluruhan, kita memerlukan sistem perparitan dan sistem saliran yang perlu diubah suai, dibesarkan, dibuat benteng dan sebagainya. Dan itu memerlukan kos yang sangat tinggi. Tetapi untuk jangka masa panjang, prasarana seperti ini mesti dibuat. Jadi sebab itulah perancangan daripada JPS untuk Kelantan ni ada fasa 1 yang Kesban tu. Yang tempatan banjir dekat Kata Panjang tu. Sebenarnya kalau selesai fasa 1, fasa 2, dia akan boleh menghalang banjir sampai sini pun. Sebab tumpat ni dia menerima air daripada Rantau Panjang. Okey. Rantau Panjang terima air daripada Sungai Lancang, daripada Tok Bear dan juga daripada Sungai Golok. Okey. Tapi kalau siap dua-dua ni, dia akan menghalang air daripada tumpat kepada tumpat. Okey YB, adakah yang ni yang disarankan oleh Menteri Alam Sekitar sebelum ini? Yang nak bina tambatan banjir tu? Tambatan banjir. Okey, sebab itu tanpa sekian masa saya datang ke sini bercakap dengan pihak-pihak di sini. Dia kata maksudnya kita fikir sampai bila banjir ni dan masyarakat sini terpaksa menghadapi hujan ni setiap tahun. Jadi memang perlu kos yang sangat tinggi untuk perubahan yang besar. Okey. Jadi disebut oleh pengarah JPS Kelantan bahawa kesemua pelan dan juga desain untuk bina tempatan ini telah dibuat seawal 1989 lagi. Dah semua dah desain dah siap. Tapi sebab dia kos dan juga masalah lah, kita tahu masalah biasa, kita tahulah masalah politik dan sebagainya, menyebabkan ianya berlaku sangat perlahan. Dan pada kali ini bila datang PM dan TPM, kita memang merayu sekali lagi supaya jangan dihentikan dan didelay langsung program ini kerana masa cepat. Kalau kita buat ni, dia kalau tak siap sebelum bulan 12 tetap akan berlaku lagi. Betul. Jadi kosnya bukan sedikit. Kos untuk kerajaan, mungkin bagi kerajaan satu. Boleh pergi kau? Okey. Sebab gini, 1 bilion tu duit. Tetapi nyawa, betul. Sebenarnya ini isu penting. Kita berada di tempat banjir, di Israel. Subhanallah, kita sangat mengharapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkunjung hari itu ke Kelantan dan melihat sendiri suasana begini. Mengharapkan projek yang telah dicadangkan oleh kerajaan sebelum ini untuk membina tambatan banjir, fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1, fasa 2 diteruskan. Walaupun dijangka projek itu memakan masa 5 tahun lebih kurang. Kalau bermula dan buat secara agresif. Jadi sekarang ni kita tak mahu langsung ada pemberhentian. Dan dimaklumkan bahawa ni bila PM dengan sendiri taklimat dari pengarah JPS bersama dengan Datuk Menteri Besar Kelantan, maka diminta kalau boleh dipercepatkan. Dan saya mengharapkan tidak ada gangguan daripada mana pihak yang boleh melambatkan dan merencatkan, kerana yang kita korbankan ini adalah nyawa rakyat, bukan main-main. Sebab sekarang ini alhamdulillah. Dia ada turun sikit. Okey, kita akan pergi ke rumah ni. Jadi, alhamdulillah hari ni kita dapat penjelasan jelas dan kita rasa akan ada satu tindakan yang lebih agresif apabila PM kita lebih memahami situasi. Sebab macam ni, sekarang ini kita kena ingat, dia sekarang bila berlaku hujan sebelah pihak, okey. Sini. Tapi kalau berlaku hujan lebat sekali dengan air pasang, keadaan mungkin sini. Betul, dia bergabung. Air pasang, hujan lebat. Okey. Assalamualaikum. Hati-hati takut sadung kat atas. Masya Allah. Boleh deh. Masya Allah. Masya Allah. Ini Datuk kat atas. Ada bawa ikat. Kita duduk lalu ni. Main sini, Dek. Ini duduk sini. Duduk dengan siapa sini? Duduk dengan nenek dengan ibu. Nenek dengan ibu. Berapa orang belakang duduk dalam rumah ni? 5 orang. Masya Allah, mainlah duduk kejap. Ni umur berapa ni? 12 tahun. 12 tahun. Dia duduk dengan mak, dengan cucu. Tak apa, tak tubik pun tak apa.
Masya Allah. Tak boleh air dari banyak air. Tu lah. Tu umur berapa tu? Tu umur berapa? Umur berapa? Tak apa. Kita tak dengar, tak boleh kecek. Umur berapa umur? Telinga tak dengar, mata tak nampak. Okey, umur berapa umur? Umur. Umur 84. 84. Ingat kau 18. Tak, 84. Masya Allah, seorang nenek yang kuat. Masih lagi jaga cucu. Berapa orang cucu Tok duduk sini? 3. Adik-beradik lah. Jadi adik-beradik 3, mak seorang Tok. Semua 5 orang duduk sini. Tak apa. Apa bisa dia okey. Okey. Apa ni? InsyaAllah Ustazah doakan nama siapa? Nur Ali Syafika. Nur Ali Syafika akan jadi seorang yang kuat. InsyaAllah. Ujian yang Allah beri tu sebenarnya Allah nak jadikan siapa? Alisha. Alia Syafika. Syafika Alia. Allah nak jadikan Alia orang yang hebat. Ramai orang-orang yang diuji daripada kecil, dia akan jadi orang hebat bila besar. Jiwa dia kuat. Jiwa dia kuat. Gitu. Jadi Bukit Alia seorang yang menghadapi ujian seperti itu ramai lagi. Cita-cita nak jadi apa? Seorang doktor. Doktor, Masya Allah. Ustaz, kita doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Razak. Kurniakanlah Alia menjadi seorang doktor pakar yang berjaya. Jadikanlah Alia, Ya Allah, seorang doktor yang beriman yang soleh. Dan Alia dikurniakan rezeki yang barakah dan dikurniakan pasangan yang soleh. Begitu juga dengan adik-beradiknya. Kurniakanlah buat ibunya kekuatan dan ketabahan. Kurniakanlah buat neneknya, Ya Allah, kesihatan dan umur yang panjang dalam berkat. Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai satu kedekatan hamba-hambamu ini kepadamu, Ya Allah. Dan gantikanlah apa yang hilang dengan yang lebih baik di sisimu, Ya Allah, di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allahumma barik hadzal usra hadzal dar. Berkatilah rumah ini, berkatilah keluarga ini dan kumpulkanlah kembali di syurga firdausmu, Ya Allah, tanpa dihisap, tanpa diazab. Jadikanlah anak-anak ini kuat, Ya Allah. Anak ini kental, Ya Allah. Anak-anak ini mempunyai wawasan dan semangat yang kuat untuk mengubah kehidupan dan bahagia dunia dan akhirat, dan menjadi penyejuk hati, penyejuk mata ibunya, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita ni kenal ke Ustazah? Tak apa. Ustazah doakan Alia. Ambil kita ambil gambar tu, kita nak gerak dah. Okey. Tok kena nampak. Nampak okey? Tok. Tok pusing ya? Tok musing dah. Okey. Mana Nana? Okey. YB mana? Tu ada. Okey, 1, 2. Tunggu tok paling. Tok paling kat ni tak? 1, 2, 3 kejap. Okey. Barakallah. Jumpa lagi. Ibu Demen. Okey, tu jumpa lagi. Allahumma salli Muhammad. Ya. Tu Muhammad juga. Oh, sebelah rumah anak. Okey. Okey Alia. Okey. Oh, ni rumah anak. Oh, sebelah. Waktu lagi. Sini waktu. Ya. Assalamualaikum. Oh, macam rumah ni nampak rendah sikit. Mungkin air masuk banyak ni. Tapi dia orang tak pindah. Ya, air setakat mana hari tu? Oh ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ni tak apa ke masuk dengan ni? Okey. Masya Allah. Ni duduk sini juga? Dari KL. Masya Allah. Itulah. Duduk atas ni. Atas ni naik sampai ke ni duduk rumah. Ni. Okey, Masya Allah. Ni anak-anak. Ni anak ni. Masya Allah. Ni anak busu. Jadi kalau ikutkan dalam rumah ni berapa orang duduk? 3. Okey. Kak dengan suami. Gitu. Ini belajar lagi. Hafidah. Belajar mana?
belajar. Belajar dekat nilai tapi habis dah. Alhamdulillah. Moga diberikan pekerjaan yang baik, digunakan suami yang Pakai soleh. kasut dia, pakai tani. Yo, boleh kau kita tengok? Dia bui tengok. Kita masuk. Okey. Oh, dapur ada air lagi. Ya Allah. Memang tiap tahun lagu ni kau? Ya Allah. Masya Allah comelnya cucu-cucu. Ya Allah. Tengok. Ya. Lagu ni lah kalau banjir. Ya Allah. Air kupu lagi. Dan ini adalah rutin kat atas setiap tahun balik cuci rumah Umi. Allahu Akbar. 2 kali setahun memang balik cuci lah. Masa yang umur Umi pun Mimi naik Sama-sama. Setakat ni tu biasa je. Itulah Allah Ta'ala dah uji daripada kecil. Jadi bila kita jadi exco kebajikan jaga banjir tu, kita tak panik sebab kita bersedar. Ya, bersedar. Jadi Tapi maknanya rutin lah. YB sebab dah mengalami situasi begini, memang ada cita-cita yang bersungguh-sungguh nak hentikan Ya, sebab kalau keadaan ada, ni. cuba bayangkanlah kalau ibu bapa yang tak ada anak, siapa nak cuci rumah Ya, dia? betul. Kalau macam ibu bapa yang bertuah, bernasib baik ada anak boleh nak cuci. Betul. Bayangkanlah kalau orang tua, orang sakit, Ya, duduk sorai-sorai, sorai-sorai. jadi risiko terlalu besar. Jadi benda tu membabitkan nyawa. Sebab tadi kata 6 bilion ke berapa bilion, tapi ia nyawa. Tak ada nilai dengan satu Tak ada nyawa. nilai. Sorai pergi, tak ada siapa boleh ganti dah. Ya. Jadi sebab itulah kalau boleh, kalau tempat lain ada prasarana, kita pun nak benda yang sama. Betul. Ini dah benda dah 65 tahun. 65 tahun. Bukan Masya benda Allah. yang kita kata baru 6 tahun atau 6 bulan. Jadi sangatlah kali ini projek tersebut dapat dijalankan dan janganlah kita kompromi dengan nyawa rakyat. Betul. Dengan harta benda yang rakyat cari bukan mudah. Ya. Nak dapat rumah semacam ni, barang-barang elektrik ni kadang-kadang boleh guna balik. Ya. Kadang-kadang tak boleh. Tak boleh. Kadang mereka kumpul setiap barang tu bertahun untuk beli tapi hilang sekelip mata. Dan dalam tempoh 65 tahun ni sebenarnya dah banyak nyawa pun yang hilang. Ya. Dah banyak jiwa pun yang sakit. Ya. Stresnya, tekanan mental, emosinya. Negara lain pun ada banjir juga tapi mereka ada cara untuk menyelesaikan. Dan Ya. kita mengharapkan sekarang Thailand pun dah buat dia punya flood wall. Ya. Kita pun nak benda yang sama. Sebab kita ni Kelantan ni adalah dan Tumpak adalah penghujung kepada Malaysia. Ya. Keselamatan Tumpak adalah keselamatan negara. Betul. Sama juga dengan Rantau Panjang. Kita kedua-duanya adalah border. Jadi Betul. buatlah yang terbaik sebab ini merupakan dinding Malaysia sebenarnya. Ya. Dinding Malaysia Dinding untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk ekonomi dan segalanya. Jadi kita mengharapkan sangatlah pada kali ini tidak ada unsur-unsur yang boleh dipolitikkan, tapi yang pentingnya utamakanlah kesejahteraan rakyat dalam kita menjaga, sebab bila mangsa banjir ni tak kena parti. Betul. Tak kenal bangsa. Dan tak kenal amanah agama. yang Allah beri, Ya. Allah tuntut untuk semua. Ya. Bukannya ditunaikan untuk orang tertentu, Ya. tetapi semua. Kalau kita tengok peti air ni kan seberat ni, kalau tak ada anak, tak ada orang gagah tak boleh nak angkat. Jadi begitulah situasi. Kita mengharapkan insya-Allah. Satu lagi Ustazah, Ya. kalau orang yang bekerja dia punya upah harian. Ya. Bila seminggu, artinya seminggu lah tak dapat upah. Betul. Kalau orang kerja-kerjaan tak apa, dia bergaji. Betul. Jadi macam mana nak cover balik seminggu yang dah berlepas? Kalau yang kerja hari makan hari tu jadi kan, nak balik, nak kerja pergi, nak masuk, bukan main-main. Betul. Ini tuan rumah juga. Ini anak kata. Oh, anak. Masya Allah, anak pun sama-sama. Kita tuan rumah ada anak-anak duluan ni dah. Okey. Kita pun ada sikit kita bawa. Sikitlah sumbangan, mudah-mudahan boleh meringankan. Dan ini tuan rumahnya. Masya Allah. Jadi kita doakan sikit ya. Okey, auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta YB pula doa. Akbar. Nanti kat atas depan pula. Okey, kita doakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ujian ini untuk menguatkan jiwa-jiwa kami, untuk menguatkan iman kami. Mudah-mudahan di atas ujian ini ada kebaikan di kemudian hari untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita dan juga masyarakat kita, dan mudah-mudahan semuanya selamat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah, alhamdulillah. Dia dah ada dulu sekali, kena naik. Dah. Oh, dah sekali tu. Ha. Oh, dah banyak besar sekali tu. Ha. Tu. Tu kali paling besar. Ya. Tahu apa tu? Tahu apa? Tu besar. Tengok tu air-air semua dinaikkan ke atas. Masya-Allah. Itulah. Oh, tu. Kali-kali tu tinggi. Ya. Masa buat rumah dulu, tak ada air ni. Ya, bukan kawasan banjir. Tak ada air. Kira tinggi dah tu. Ya. Lepas tu jalan naik ke apa? Barulah itu. Bawah mana dah. Tak buat rumah tu memang tak ada air tu dah. Banjir darat. Kira ukur air terlepas dah kalau Ya. Maksudnya dah buat persiapan. dah Tapi standby perubahan alam ni tak dijangka. Dan kita harap insya-Allah kali ni apa yang dihajatkan oleh KJS sendiri untuk bina tempatan tu boleh menghentikanlah. Kan insya-Allah kita doalah sama-sama. Okey, moga terus kuat insya-Allah, moga Allah dirizkikan rezeki yang berganda. Ya, dengan apa yang hilang. Ya, nak selfie. Jom selfie. Oh, keluarga ni tak ambil gambar lagi. Okey, ini ayah. Okey, mak masuk sekali. Memang. Pagi mak dia asal Kelantan kan? Ya. Oh, tadi yang ngarung tadi. YB masuk. YB. Apa di sini? Ya, YB tepi. Ini YB. Ini pakai baju sama. Buat tangan gitu. Nampak super lah. Itu ya anak. Ini belakang. Iya, dah apa lah. Balik tu tidak belakang tu. Lima dia. Kita patah balik. Ya. Patah balik dah. Sekejap. Ada ni tak? Ada turun-turun? Tak ada? Straight ni? Okey. Straight. Okey. Alhamdulillah. Sebenarnya ada banyak lagi rumah kalau nak ikutkan. Okey, sini Gendah. Hati-hati. Okey. Okey. YB ada tu. Okey. Kalau diikutkan banyak lagi rumah yang kita nak hantar. Tapi untuk sesi petang ni, ya. Untuk sesi kali ni kita akan berhenti setakat ni. Maksudnya akan diteruskan. Nanti wak lebih Ustaz Ibrahim. Wak lebih tu Ustaz kita serahlah kepada wakil. Kita serah ikan, berah apa semua tu. Kita ada Ustaz Ibrahim kita ni yang aktif ni. Masya. Adik Ambo pun nama Ibrahim juga. Dia pun lebih kurang pesing. Spacing. Spacing jenis aktif lagu tu. Ustaz Tengku, Ustaz. Okey. Ni Ustaz. Okey, gambar air ni. Mahal ni. Mana? Isteri YB. Ustaz masuk. Ustaz Azmi mana Ustaz Azmi? Ustaz Azmi, jom. Semua tim. Mari. Marilah cepatlah sikit meh. Meh. Ini mahal ni dalam air ni. Air pula kayu jernih. Jernih. Ada tang-tang air pokok. Maksudnya air Kalau coklat. air coklat tegak gonyoh, boleh tahan gonyoh lah. Oh, Basuh sekali betul, tak slow. jadi, lepas tu kena basuh lagi. Tim cepatlah. Ya Allah. Lemai tu. Umairah cepatlah ya Allah. Ya. Duduk lagi. Duduk dapat tempat saja. Baik. Iman masuk. Okey. Ustaz Azmi tengok tu. Okey. Okay, la ilaha illallah.
Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Satu lagi dia punya hikmah orang dia tempat banjir. Ya. Mereka sentiasa dalam keadaan alert. Jadi kalau banjir bagus pukul 2 ke pukul 3 ke, mereka tetap boleh menyelamatkan diri kerana mereka semua alert. Jadi dia berbeza dengan tempat yang sentiasa semua selamat. Jadi mereka dalam keadaan berjaga-jaga. Bila Jadi, hujan macam tak berhenti, dia beringat. Dia akan beringat. Sebab masa dulu masa arwah Umi dengan Abah Malik pun, kita akan setiap dalam sejam 2 jam akan telefon. Mi, macam mana air? Macam mana air? Jadi maknanya hubungan keluarga tu agak rapat. Kerana memang sentiasa anak-anak mereka akan berjaga-jaga. Cuma tadi lah, kepada yang tak ada anak, yang tak ada worry, tu sial. Tu kita bimbang. Tapi setakat ni alhamdulillah lah masyarakat masih lagi rapat. Dan mereka akan sentiasa masuk tolong menolong dan sangat independen. Ya, betul. Independen. Maksudnya masing-masing ada setengah tepat bila berlaku ujian, dia mula cari orang untuk disalahkan. Mana tak ada bantuan, mana tak. Tapi bila dah biasa dengan ujian, dia dah tahu benda apa nak buat dan dia tak mengharap. Dan dia tak mudah nyalahkan orang. Dan dia bila kita pergi ke PPS pun tanya dia macam mana. Okey, dia tak mengadu walaupun dia cuma tidur dengan satu toto. Satu family hanya dapat satu toto dengan satu selimut. Tapi dia tanya dia macam mana? Okey. Bukan kata maknanya bukan kata macam nangis dok. Kalau biasa kita tengok budak ni kan dia tak cukup kipah. Ada kipah tapi tak cukup macam rumah lah. Betul. Tapi mereka dah jadi macam okey. Itu satu benda kita macam alhamdulillah jiwa kuat. Dan kita mengharapkan dengan kekuatan jiwa ini Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka rahmat. Betul. InsyaAllah. Jalan ke syurga tu kan berbeza. Boleh jadi orang yang diuji dengan banjir tiap tahun, itulah jalan dia ke syurga. Dan satu lagi kalau macam orang lain dah beli rumah, mereka boleh guna sepanjang tahun 12 bulan. Betul. Tiba-tiba orang sini beli rumah, buat rumah, ada 1 bulan yang mereka tak nak guna rumah mereka. So, dan perabotnya kena bersedia untuk rosak. Jadi kalau nak beli, boleh kena beli jati. Bukan sebab mereka nak kaya, tapi kerana mereka tak save tahun setiap tahun. Betul. Kalau sofa tu, span tu kira berendai ke, kena rosak. Jadi kalau cara sini, kalau kita punya pinggan mangkuk dah terendam, kena basuh satu-satu. Kalau kita tak basuh, tak boleh guna. Betul. Sudu, ingat dulu kalau di rumah arwah Mi, sudu, garpu, satu-satu kena ngonyah. Okey. Sebab nanti kalau tak dia akan ada seluk. Ataupun dia bahaya. Lepas tu dijadikan tu karak. Jadi nak ayatnya setiap benda tu macam minute detail. Betul. Bayangkanlah bagaimana mereka ni anak sekolah macam satu lagi sekarang ni musim banjir kan. Bila exam kami tertunggak. Kami kena tertunda. Betul. Kalau bulan 12 tu kadang bulan periksa lah orang kata. Kata dulu periksa kaki tak pakai stocking. Tak pakai kasut. Exam SPM dulu kasut tak pakai. Sebab kiranya periksa dalam musim banjir. Jadi kalau lah kita boleh selesaikan prasarana ini, tempatan dapat disiapkan 1, 2, 3 dan sebagainya ni. Betul. Bolehlah peluang kepada semua pelajar-pelajar yang periksa dalam keadaan yang stabil. Tapi hari ni sekarang dah diubah ke bulan 3. Tapi bulan 3 pun MTL juga. Betul. Masa lagi monsun timur laut. Macam baru ni kan bulan 3 berlaku. Betul. Jadi maksudnya you letak dah bulan 12 ke bulan 3 ke. Kalau tak selesai prasarana ini, pelajar-pelajar kita, guru-guru kita tetap berisiko. Satu lagi isu Ustazah. Kerana PPS banyak dibuat di sekolah. Betul. Ini nasib baik berlaku banjir ketika sekolah cuti. Musim cuti. Kalau ketika sekolah, sekolah pun kena berhenti belajar. Satu lagi risiko nyawa anak murid. Bayangkanlah benda tu berlaku tiba-tiba. Kat rumah ni parents jaga anak dia. Betul. Kalau kat sekolah, dengan ramai pelajar. Semua sebenarnya risiko paling utama. Tuntutan syariat sendiri untuk menjaga nyawa tu kan, hifzun nafs tu. Jadi di atas tuntutan syariat menjaga nyawa, sebenarnya pemimpin bertanggungjawab ke atas rakyat, nyawa rakyat. Jadi jangan kompromi dengan keuangan yang ada tu, sebab kalau lagi tunggu bukannya harga lagi turun. Betul. Dulu kalau buat 1 bilion, sekarang dah lama dah jadi sampai 6 bilion. Kalau tunggu lagi, betul. Ini bukan buah yang makin lama makin masak. Teknologi semua bahan semua mahal. Semua mahal. InsyaAllah dengan keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dengan melihat sendiri keadaan dan situasi ini saban tahun berlaku, InsyaAllah tidak ada halangan, tidak ada isu untuk diteruskan. Dan mungkin bagi katanya ini adalah doa rakyat Kelantan bersama ini, bersama dengan Datuk Menteri Besar, bersama dengan pemimpin Kelantan yang telah lama berdoa. Jadi mungkin kali ini adalah hikmah yang terbesar. Allah Ta'ala nak beri jadi sungguh. Betul. Jadi sungguh. Jadi biarlah jadi materialize, supaya doa kami selama ini pemimpin tempatan bersama dengan rakyat diterima oleh Allah pada kali ini, supaya selesai for all. Sebenarnya YB dia macam tepat sangat ketika isu tu naik.
soalannya ada situasi nak memberhentikan ataupun menangguhkan projek tersebut, tiba-tiba datang banjir. Jadi akhir tahun dah ni. akhir tahun. Maksudnya tengah keadaan ada pihak yang mengatakan bahawa perlu ditangguhkan, perlu diselidik dan sebagainya, Allah datangkan banjir sebagai bukti sebenarnya tak boleh tangguh dah. Tak boleh Sebab penyelidikan tu dah dibuat lama. Oleh pihak-pihak yang ada autoriti. InsyaAllah. Jadi diharapkan mesej yang cuba disampaikan tu dia terima dengan baik oleh semua pihak. Ini bukan cerita tentang parti mana-mana, ini cerita rakyat, ini cerita manusia, ini cerita umat. Ini cerita nyawa yang perlu dijaga oleh semua pihak yang bertanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nak Malaysia maju, dia mesti melibatkan Kelantan juga. Kalau tempat lain, semaju mana pun tempat lain, kalau Kelantan tak ada prasarana itu, kita tak boleh isytihar Malaysia di maju. Betul. Dan maju itu bukan hanya maju atas bangunan, tapi juga maju dari segi agama dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi itulah yang kita nak sekali. Terima kasih banyak Ustazah kerana telah mari ke tempat ke atas pada hari ini. Boleh tengok sendiri rahmat kita. Boleh tengok sendiri. Ini adalah tazkirah live. Ya, tazkirah live. Tazkirah live daripada Ustazah dan doa daripada Ustazah supaya insya-Allah bersama dengan seluruh rakyat Malaysia doakan supaya Kelantan boleh selesai segera masalah banjir kami dengan mendapat prasarana dan perancangan yang sempurna daripada semua pihak. Dan jangan sekali-kali mendera rakyat atau melambatkan apa saja yang boleh menguntungkan rakyat kerana kami dah tunggu 65 tahun. Betul. Subhanallah. Dan sebagai penutup daripada saya sendiri, wahai rakyat Malaysia, kita yang berada di kawasan yang tidak dinaiki air, kawasan yang sekering, kalau hujan lebat pun air tidak akan naik, kita tak akan rasa sebagaimana yang mereka rasa. Kita mungkin menganggap alah itu tuntutan lebih, itu kurang bersyukur, itu kurang sabar. Anda akan rasa apa yang berlaku ini biasa. Tetapi bagi mereka yang berada di sini, inilah perjuangan, inilah tangisan daripada sekian lama dan mereka mengharapkan berlaku perubahan untuk anak cucu akan datang. Subhanallah, kita mungkin minta YB Ustaz Ustaz Rosli. Ustaz Rosli kan? Okey, tak apa. YB Haji Rosli mungkin boleh sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku Adun Wakabaru mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Asma dan rombongan Sahabat Care di atas kunjungan dan juga menyampaikan bantuan kepada rakyat Ambo di Wakabaru. Mudah-mudahan dengan sumbangan ini untuk meringankan beban dan juga beri semangat kepada masyarakat sini yang terkena dengan musibah ini. Dan mudah-mudahan ada kelapangan, jemput mai lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian, NGO Sahabat Amal Care akan terus berhubung dengan pihak-pihak di sini melalui YB dengan pihak yang menguruskan, dan antara bantuan yang biasa kita beri, pertama kit makanan macam tadi, lepas tu kit ibadah bagi rumah yang totally lost, contohnya untuk keperluan ibadah, kain telekong, kain sejadah, kain plekat macam tu lah. Quran, betul, Quran. Lepas tu kit mencuci, termasuklah kain tuala wanita, buh gigi, obat gigi, shampoo semua. Lepas tu kita ada beri kit dapur macam tong gas, dapur, periuk-periuk kalau yang betul-betul terus hilang. Kemudian kit tidur iaitu tilam bantal. Dan semua maklumat ini kami perlukan masa, biasanya selepas air dah surut semua akan ada pihak yang buat bancian kan, rumah ni perlu apa, rumah ni, sebab setiap rumah keperluan yang berbeza. Dan biasanya selepas pasca banjir, NGO Sahabat Amal Care dan rezeki kami untuk kali ni sampai di sini, kita akan hantarlah lori-lori tu. Lepas kita dah tahu, kita akan uruskan penghantaran barang-barang tersebut. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada penyumbang yang melalui NGO Sahabat Amal Care yang memberi kepercayaan kepada kami. Dan apa yang kami buat hari ini adalah untuk membuktikan bahawa kita benar-benar bersama dengan masyarakat mangsa banjir. Dan kita bukan main pergi Kedah je, kita berurusan direct dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab, para pimpinan tempatan, sebab penting sangat kita masuk rumah orang melalui pintu dia. Kan ada tuannya supaya kerja kita ini jelas dan berterusan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, saya pada tu kita juga akan pertimbangkan bantuan dari segi kewangan. Kerajaan negeri memang bagi kewangan, kerajaan negeri cuba bantu. Tetapi fahamlah
jumlah mangsa banjir terlalu besar dan terlalu ramai, maka bukan jumlah yang sedikit. Kerajaan negeri perlu peruntukan, tetapi Allah uji kita semua dengan ujian ini sejauh mana kepertahanan rakyat Malaysia, tak kira agama berbeza, bangsa berbeza, politik berbeza, mesti kita akan ditanya oleh Allah apa yang kita buat saat saudara kita dalam kesusahan. Sehabis live ini kami akan bertolak ke JT Terengganu. Mungkin ada orang kata Ustazah orang Terengganu kan 40 sibuk kat Kelantan tu. Sebenarnya apa yang Wabi Mutah kita cakap semuanya adalah melibatkan kesemua masa banjir, tak kira lah di mana-mana. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf salah silap. Okey, masya-Allah. Bye-bye semua. Kat sini sebenarnya kawasan ini adalah kawasan tempat makan yang macam makanan sini. Ni laluan ni. Dia laluan ni laluan sana dah tempat. Dia ada ikan bekos. Sini kelas di kelas runding. Kalau nak kata jalan dengan YB ada Ustazah. Mesti kita akan ikut. Tapi kapan nak tak pergi asuh. Masuk kita berapa? Masuk sekejap je. Kita masuk kereta. boleh, masuk boleh. orang kereta tu. Tadi kita janji kata Ustazah nak Ya, boleh, boleh. Kita pergi. Kalau sini kata tak mentara untuk jumpa dia untuk